Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi berjumpa lagi pada pagi ini. Jadi pada pagi ini kita akan tengok cermin. Jadi kalau untuk pengetahuan awak, jangan keliru antara cermin dengan kanta. Jadi kalau awak tengok kat sini, ini adalah cermin. Cermin ini boleh menjadi cermin cembung ataupun cermin cekung. Bergantung di mana kedudukan objek dia. Okey, yang di sini ialah kanta. Okay, ini adalah kanta cembung. Jadi di sini adalah kanta cekung. Jadi kalau untuk kanta, contohnya kat sini ada laser pen. Okay, ini adalah kanta cembung. Kanta cembung. Jadi kalau ini cahaya berwarna hijau, dia boleh terbias. Jadi awak tengok kat sini, nampak tu, kan? Nampak tu. Dia boleh tembus. Tu. Okey. Tetapi untuk cermin, okey, macam mana kita nak beza antara cembung dengan cekung? Jadi dia boleh jadi cembung, dia boleh jadi cekung. Tengok kedudukan objek dia. Jadi kalau awak tengok kat sini, katakan ini adalah objek dia. Jadi kalau cikgu letak macam ni, bila cikgu buat macam ni, awak tengok. Ini akan jadi kanta cekung. Kanta apa? Cekung. Di mana semua cahaya akan dipantulkan. Kalau cikgu tukar cermin yang sama, tukar objek yang sama, cuma cikgu tukar kedudukan cermin ini, dia akan jadi cembung. Jadi cahaya tak boleh terbias. Cahaya kalau lalu cermin, dia akan semua akan dipantulkan. Okay, boleh faham ya? Jadi kalau awak tengok kat sini, ini adalah tengok kedudukan objek dia. Jadi bila kedudukan objek kat sini, cermin ini akan jadi cermin cekung. Okey. Yang merah ini apa? Yang merah ini, kalau awak tengok kat sini, cermin ni, ini cermin. Okey, kalau objek dekat sini, ini akan jadi cekung. Jadi kalau kita sambungkan, dia menjadi satu bulatan ataupun sfera. Satu bulatan yang merah tu. Jadi kalau objek dekat sini, kalau objek macam ni, sini objek. Kalau ini objek, awak tengok. Nampak? Dia akan jadi cembung. Jadi tengok di mana kedudukan objek. Jadi kalau awak tengok kat sini, okey, ini beza dia. Okey, cermin satah. Cermin satah ni ada satu cermin yang lurus. Ini cermin, ini bukan cermin. Ini cermin tapi dia boleh jadi cembung, boleh jadi cekung. Kalau cermin itu lurus macam ni, okey, dia panggil sebagai cermin satah. Contohnya cermin kat bilik air tu. Itu adalah cermin satah. Okey, di mana kalau awak tengok yang merah ini apa? Ini adalah cahaya. Ini adalah cahaya. Jadi cahaya itu dipantulkan, mula dia pergi sini. Kemudian ini cermin. Jadi dipantulkan. Okey. Ini pun ada dua cahaya. Kemudian dipantulkan kat sini. Jadi medan penglihatan kat sini adalah sudutnya adalah kecil. Okey, kalau untuk cekung pula, okey, pun sama. Kalau awak tengok kat sini, kita ada dua cahaya. Cahaya pertama kat sini, sampai cermin dia akan pantul. Okey, pantul. Pantul. Pantul ke mana? Ini adalah titik fokus dia. Okey, ini adalah cahaya yang kedua. Pun pantul. Jadi kalau awak perhatikan sini, antara medan penglihatan, maksudnya sudut, antara sudut ini, yang mana lebih kecil? Cekung ke satah? Cekung lagi kecil. Sudut penglihatannya. Berbanding dengan cembung. Cermin cembung ni, kalau awak tengok kat sini, ini cahaya pertama. Okey, dipantul pada titik fokus. Cahaya kedua, pantul. Okey, jadi kalau awak tengok, medan penglihatannya adalah lebih luas. Sebab itu kalau awak pergi TF, corner-corner tu kan, sudut-sudut dekat bucu tu, dia letak cermin apa? Cembung ke cekung? Cembung. Bila letak cermin cembung, jadi dia punya medan penglihatan, sudut penglihatan lebih luas. Kalau awak tak percaya, awak balik nanti, awak balik bermalam, awak pergi speedmat. Speedmat jarang lah. Speedmat pun boleh lah. Awak tengok. Dia mesti menggunakan cermin. Cembung ke cekung? Cembung.
Kereta tengah-tengah tu. Pernah naik kereta? Yang tengah-tengah tu agak-agak cermin apa? Ada 3 jenis. Sata, cekung, cembung. Yang tengah-tengah tu. Buat kereta ni steering. Yang tengah-tengah. Kita nak medan penglihatan tu luas. Ya, menggunakan cermin cembung. Tapi taklah nampak cembung macam ni. Dia cembung. Cermin cembung. Supaya bila ayah awak drive, sudut penglihatannya luas. Nampaklah awak lena kat belakang tu. Nampaklah awak belajar fizik kat belakang tu. Okey. Okey, yang pertama kalau awak tengok kat sini, okey, awak kena tahu beberapa term. Okey, yang pertama adalah paksi utama. Mana paksi utama? Okey, cikgu gariskan dulu. Yang ini adalah dipanggil sebagai paksi utama. Okey. Jadi paksi utama ini garis lurus yang melalui C. C itu apa? Center, pusat. Apa maksud pusat? Pusat ni kalau awak buat dia titik tengah-tengah, dia jadi macam center lah. Macam bulatan tu kan. Dia jadi macam pusat bulatan. Macam tu. Dia akan jadi C. C tu berada di titik tengah dia. Okey. Kemudian P ni apa? P ni adalah, awak tahu, ini adalah cermin. Bila cermin ni, okey, yang kena paksi utama ni dipanggil sebagai P. Ataupun kutub cermin sfera. P. Okey. Kemudian F itu apa? C itu adalah pusat kelengkungan. Okey. Sama ada cekung ataupun cembung. Okey. Kemudian titik fokus. Titik fokus ni apa? Titik fokus dia macam ni. Semua cahaya, ini cahaya pertama kan? Sampai sini, agak-agak ke mana dia pergi? Dia pantul kan? Pantul ke mana? Dia pantul ke bawah akan melalui apa? Titik fokus. Cahaya tak boleh tembus ya. Jangan awak tulis ke macam ni pula. Pak ke atas. Tu je akan jadi kantar. Jadi ini salah. Kalau salah cukup padam. Okey, sama juga. Ini satu cahaya dekat sini sampai sini cermin, dia akan pantul lalu titik fokus F. Kemudian kalau dah cahaya tu selari dengan paksi utama, dia selari macam ni. Selari dengan paksi utama. Dia pergi mana? Pantul juga tapi pantul ke titik melalui titik fokus. Jadi cikgu harap itu awak tahu lah teknik-teknik dia. Okey, berbanding dengan cembung. Okey, cembung. Untuk sama juga. Ini adalah paksi utama. Okey. C itu apa? C itu pusat apa? Pusat kelengkungan kan? Pusat kelengkungan ni maksudnya kalau awak buat satu bulatan penuh, dia akan jadi macam ni lah. Boleh nampak? Okey, tengok satu cahaya pergi sini, agak awak-awak, ni cembung dia pantul ke mana? Ke atas. Dia akan pantul ke atas seolah-olah kalau awak ambil pembaris, dia seolah-olah datang daripada macam tu ke atas. Seolah-olah dia datang daripada titik fokus. Macam ni. Bila awak ambil pembaris, dia di belakang tu untuk cermin cembung. Okey, boleh nampak ni? Okey, yang ni satu gak ni. Yang ni satu. Sampai sini pantul kan? Pantul ke mana? Okey, ambil pembaris. Cikgu tukar warna hijau Jadi pembaris kat sini, seolah-olah daripada sini, tarik macam ni. Kemudian seolah datang daripada F, tarik pembaris, tarik macam ni. Itulah dia. Seolah-olah dia datang daripada titik fokus. Ini untuk cermin apa? Cermin cembung. Jadi cikgu harap awak faham Okey. Ada nampak tak dalam buku tu? Ada? Boleh? Okey. Okey. Jarak objek. Nanti kita tengok. Mana jarak objek?
jarak antara objek dan P. Nanti kat sini sebab di sini tak ada objek, ini just ada cahaya saja. Okay, jadi tidak boleh nak tunjuk antara U dan juga V. Okay, panjang fokus. Di mana panjang fokus dia? Ni. F titik fokus. Panjang fokus daripada F ke P. Jadi ini adalah F. F. F ni adalah panjang fokus. F kecil. Kalau F besar, titik fokus. Jadi nak beza antara panjang fokus dengan titik fokus, huruf kecil dengan huruf besar. Okey, ini pun sama. Yang sini, mana panjang fokus dia? Antara sini sampai sini. Jadi ini adalah F titik fokus. Okay, cikgu rasa awak faham benda ni Jadi kita nak lukis gambar rajah sinar. Okey, kita tengok kat sini. Okey, macam mana kita nak lukis gambar rajah sinar? Dia kata dekat sini, U ni apa? Ini adalah panjang objek ataupun jarak objek. Okey. Dua-dua kita boleh pakai. Mana nak pakai jarak ataupun panjang. Okey. Katakanlah dia kata F dekat mana? Ini F kan? Ini adalah F. Okey, awak tahu. Sebab ini adalah P. Jadi, objek ni kena letak dekat sini. Letak kat sini. Ini kurang kurang. Maksudnya, objek letak kat mana kurang? Kita letak mana? Kita letak kat depan sini. Kita letak gambar pokok. Pokok kan ni? Ni orang ni. Tukar sikit. Orang. Ni. Okey. Okey, pokok. Ini objek. Jadi, antara ini ke ini dipanggil sebagai apa? U. Ini yang dipanggil U. Okey. Jadi, kita nak tengok image kat mana berada. Okey, buat sama-sama. Keluarkan pembaris. Okey, pertama awak kena buat garisan yang pertama. Okey. Buat daripada puncak, daripada tinggi pokok ni pergi dekat yang ni. Okey, sampai sini. Sampai sini agak-agak cahaya tu pantul ke mana? Ke titik fokus. Dia mesti lalu titik fokus. Macam ni. Kat sini. Okey. Itu yang pertama. Cahaya. Ini cahaya. Nak dapat image, dia mesti ada dua lintasan cahaya. Dia tak boleh satu. Ni baru satu. Satu lagi macam mana? Satu cahaya, lalu C, kemudian lalu pokok yang paling atas tu. Sampai kat sini. Itu cahaya yang kedua. Agak-agak awal lah. Dekat mana dia bertindih? Kat mana agak-agak dia bertindih? Dekat bahagian sini kan. Kalau cikgu lukis, dia buat garisan ni. Cikgu buat pakai ni. Jadi dia bertindih dekat sini. Sini satu. Buat garisan putus-putus ya. Sini satu. Kat sini dia bertindih. Jadi objeknya berada di mana? Bukan objek. Image berada di mana? Jadi image-nya berada di sini. Ini adalah image dia. Ini image. Jadi ini adalah awak buat garisan panjang sikit ya. Macam tu. Okey, jadi ini adalah image. Jadi apa ciri-ciri image dia? Okey, awak nampak besar kan? Okey, besar. Lagi tegak ke songsang? Tegak. Okey. Sekarang ni antara maya ataupun nyata. Okey. Dia terbalik dengan kanta. Contoh kalau sini tengah-tengah. Okey, tengah-tengah mana tengah-tengah? Ini nampak ni. Ini tengah-tengah kan? Okey, ini kanan. Ini kiri. Kalau image berada belah kanan, objek berada belah kiri, dia akan jadi maya. Tapi kalau kanta, image belah kanan,
Objek belah kiri, dia akan jadi apa? Nyata. Dia terbalik dengan kanta. Jadi itu ciri-cirinya. Besar, tegak dengan maya. Okey, jelas? Okey, kita tengok yang kedua pula. Okey. Cukup padam Okey, objek berada pada panjang fokus. Agak-agak kat mana nak buat? Agak-agak macam mana? Ini F ni. Ini adalah F. Jadi objek berada mana agak-agak? Titik fokus. Jadi buatlah image pokok. Cikgu minat dengan pokok. Ni kat sini. Buat kat sini pokok. Ini adalah O, objek. Jadi kita nak tengok image kat mana yang berada. Sama juga kena buat dua lintasan cahaya. Okey, pertama tinggi pokok kat sini sampai kat sini dia mana? Mana? Dia pantul melalui titik fokus. Itu yang pertama. Okey. Satu lagi, satu cahaya lalu C, lalu panjang tinggi fokus yang sama ni sampai sini. Agak-agak dia bersilang kat mana agak-agak? Agak-agak awak lah. Bersilang kat mana? Ini kalau cikgu sambung macam ni, dia agak-agak dia bersilang kat mana? Dia bersilang di infinity. Apa maksudnya? Dia bersilang pada jarak yang sangat jauh. Jadi ciri-ciri dekat sini. Okey, jadi ciri-cirinya apa? Besar, tegak, maya. Kalau pokok dia, cikgu tak boleh lukis sebab pokok dia tu jauh. Jauh. Okey, boleh Jelas ya?